Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat untuk sesi 2025, Saudara Muhammad Rafizi bin Ramli. Presiden Parti Keadilan Rakyat untuk sesi 2022-25 Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Sebab itu kita telah berjaya menumbangkan UMNO atas niat itu. Dan rakyat di luar tahu jasa kita dan berterima kasih kepada kita. Tapi kita juga kena ingat dan hormat bahawa selepas kita menang 2018 dan menjadi kerajaan, kehendak dan tanggapan rakyat terhadap kita adalah lebih rumit daripada sebelum itu. Rakyat mahukan kita bukan semata-mata untuk menunjukkan UMNO Barisan Nasional Bersatu PAS yang mereka ini teruk dan merosakkan rakyat. Mereka tahu UMNO bawa kerosakan. Mereka tahu UMNO rasuah. Mereka tahu bahawa pimpinan yang ada itu tidak lebih daripada mahukan kedudukan demi kepentingan dan kekayaan mereka. Mereka tahu semua itu. Tapi selepas 2018, setelah kita menjadi kerajaan, mereka mahu melihat bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah-masalah ini. Dan menyelesaikan masalah bukan sahaja sekarang ini soal berucap dan memberikan idea semata-mata. Dia mesti dizahirkan dan diterjemahkan dari segi kecekapan kita, ketangkasan kita, kepintaran kita. Dan bagaimana kita membuktikan di bawah, kalau kita kata Menteri UMNO semua tak cerdik, sudah tentu kita mesti lebih cerdik daripada orang yang kita kata tak cerdik, saudara. Sebab kita berdepan dengan generasi yang sangat berbeza dengan generasi yang kita pernah masuk pilihan raya sebelum ini. Ini bukan generasi saya, generasi 20 tahun lepas yang cepat emosi dan sanggup tinggal semua, turun jalan raya, masuk lokap, kena pukul. Ini bukan generasi itu lagi, saudara-saudari. Ini bukan generasi bersih. 60% daripada pengundi kita kalau pilihan raya dipanggil dalam 3-4 bulan daripada sekarang, 60% umurnya 35 tahun ke bawah. Mereka tak tahu bersih, mereka tak tahu 98, mereka tak tahu 2008. Kebangkitan dan kesedaran politik mereka ialah 2018. Jadi mereka tidak melihat keadilan Pakatan Harapan sebagai parti yang teraniaya, parti yang bawa suara rakyat daripada jalan raya. Mereka tak peduli semua itu. Mereka tahu kamu dulu kerajaan, apa kamu buat dan apa yang akan kamu buat. Kita juga berdepan dengan masalah negara yang sangat berbeza daripada yang pernah dialami sebelum ini. Kita mahu jadi kerajaan, tapi kita jangan lupa bahawa kalaupun kita jadi kerajaan selepas ini, kita berhadapan dengan masalah dan kesukaran yang tidak pernah dihadapi oleh mana-mana kerajaan sebelum kita.
Mana-mana kerajaan selepas ini terpaksa berdepan dengan masalah yang besar dalam keadaan ruang kewangan negara yang begitu sempit. Kita sudah berada di penghujung kitaran ekonomi yang selama ini kebergantungan kepada kelapa sawit, kepada petroleum, kepada perkilangan. Semua ini sudah berada di akhir kitaran, saudara-saudara. Tidak ada lagi industri ataupun lubuk yang boleh menyelamatkan kita 10-15 tahun daripada sekarang. Industri ekonomi tak baik, wang tidak ada. Kemudian kita juga akan mewarisi masalah-masalah kerajaan Perdana Menteri sebelum ini yang menyamakan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan itu dengan projek-projek mega negara. Zaman Datuk Seri Presiden dulu pun masalah itu berdepan dengan Tuan Mahathir. Sekarang pun kita berdepan dengan peninggalan daripada Najib. Projek-projek infrastruktur yang besar, caranya sama, projek mahal, feasibility study tak tentu ke mana, tapi dibiayai oleh hutang daripada negara-negara luar, terutamanya China. Beban hutang ini akan diwariskan kepada generasi akan datang 10, 15, 20, 30 tahun daripada sekarang. Ini bukan masalah yang unik kepada kita. Ini masalah yang dihadapi oleh banyak negara di dunia sekarang. Sudah tentu sekarang semua orang faham apa yang berlaku di Sri Lanka. Saya sebut perkara ini sebelum pun dia berlaku. Sebab saya selalu tengok YouTube Sri Lanka. Puncanya ialah kerana ada kerajaan yang meminjam wang yang terlampau banyak daripada terutamanya negara China untuk membina infrastruktur yang sebenarnya tidak diperlukan oleh rakyat pun. Kalau tengok berita-berita Sri Lanka, yang awal sekali dia tunjuk ialah lebuh raya baru yang besar, tapi kereta tak ada. Sebab rakyat dan negara tu tak boleh beli minyak pun. Tapi dia rasa ini pembangunan, ini wang besar, masuk poket dia sedikit. Dan saudara-saudari tahu sekarang apa yang berlaku di Sri Lanka. Kalau orang tua macam kita tak ada makanan, tak apa. Tapi bila bayi sendiri tak ada susu, kerana tak boleh, negara tak ada wang untuk beli susu pun. Semua ini diketahui oleh seluruh dunia sekarang. InsyaAllah kita tak akan sampai ke peringkat itu. Tapi kita juga jangan lupa bahawa tanda-tanda itu ada.